kita buka talian untuk anda 0322828578. Mari kita bersama dengan 888239 untuk sama doktor dan anda. Doktor kita ada Dr. Zanaria Hussein. Hari ini kita nak cerita tentang soal penyakit diabetes. Beliau merupakan pakar perunding endokrinologi Hospital Putrajaya. Selamat datang Dr. Zanaria, selamat datang. Dan sebenarnya Dr. Zanaria lengkap berpakaian sempena dengan World Diabetes Day, Hari Diabetes Sedunia yang kita sambut esok 14 November. Ingat kan berbalik jogging mana-mana singgah kejap kat sini kan. Baik doktor, sebelum kita buka topik untuk diabetes pada pagi ini, apa sebenarnya sambutan yang kita dapat jangkakan esok doktor, sebahagian daripada acara tersebut? Sebenarnya World Diabetes Day adalah celebration atau perayaan untuk meningkatkan kesedaran tentang diabetes lah. Dan disambut sebenarnya 14 November setiap tahun. Tetapi untuk kami di November itu adalah satu bulan yang kita cuba sambut diabetes dengan memberi ada kempen-kempen untuk menaikkan kesedaran diabetes, bengkel untuk doktor, untuk healthcare provider lain untuk meningkatkan pengetahuan tentang diabetes lah. So World Diabetes Day atau dilambangkan dengan Blue Circle. Circle ni adalah lambang kehidupan, macam circle of life. Dan dipilih biru sebab itu adalah warna langit. So sky adalah yang the sky unite all nations and culture. Dan biru juga adalah warna pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau United Nations lah. And it is a symbol to unite diabetes in the world among di antara pesakit diabetes, keluarga mereka dan orang awam juga. Bercakap tentang soal kesedaran ni, sejauh mana kita dah biasa dengar dan ini merupakan penyakit yang antara penyakit yang paling popular kat Malaysia ni kan. Di Asia Tenggara jadi mungkin kenapa Malaysia lagi kita nak buat kempen untuk kesedaran apa lagi? Semua orang dah tahu rasanya. Ya, kami bimbang sekali sebab tahap diabetes di Malaysia sangat tinggi. Latest statistik menunjukkan 2011 satu kajian seluruh Malaysia 20.8% prevalence diabetes di kalangan dewasa melebihi 30 tahun. So maknanya 1 dalam setiap 5 orang dewasa melebihi 30 tahun ada diabetes. Yang membimbangkan ialah separuh tu tak mengetahui. Tak ketahui. So kita nak naikkan kesedaran supaya akan orang awam yang kenali risiko-risiko diabetes, tanda-tanda diabetes, boleh ke hadapan untuk melalui ujian saringan di klinik-klinik hospital Kementerian Kesihatan atau di klinik-klinik swasta supaya dapat mengesan diabetes awal. Sebab bila diabetes dikesan awal, rawatannya mudah, senang dikawal. Dan bila dirawat dari mula, kita dapat prevent lah complication, elakkan komplikasi yang begitu teruk seperti baik. Di Malaysia ni kita biasanya dianya diwarisi ataupun disebabkan oleh cara pemakanan, gaya hidup. Dia ada dua lah. Diwarisi itu penting juga dari segi type 2 diabetes Kalau nak katakan kalau satu ibu atau bapa ada diabetes, kemungkinan anak tu 1/4. Tapi kalau 2 orang ibu bapa tu ada diabetes, kemungkinan diabetes tu dah 50%. 1/2 pula. So kalau 6 orang anak, kemungkinan 3 akan dapat diabetes. Tapi ada cara elakkan dia timbul awal. Jadi kalau kita maintain berat badan yang sesuai, kita amalkan gaya hidup sihat, so mungkin diabetes tu menjelma umur 60-an, 70-an, Tapi kalau kita tengok kanak-kanak sekarang dengan remaja yang meningkat dia punya berat badan, lepas tu dia punya habit lebih kepada pemakanan dan kurang aktiviti, so diabetes menjelma awal. Ada dalam remaja, ada dalam 20-an pun dah dapat. Ada soalan dari salah seorang penonton yang mengatakan soalan laman Facebook pagi ini. Arwah ayah saya pengidap diabetes dan arwah ibu saya sakit jantung. Adakah risiko saya sebagai anak lelaki boleh mengidap penyakit ini? Baru-baru ini tahap gula saya 6.5. Adakah ia menolong? 6.5 kalau dalam keadaan berpuasa semalaman adalah tinggi.
tapi belum mencecah tahap diabetes lah. Kalau 7 ke atas adalah diabetes. Dan bagaimana pula dengan salah faham rakyat Malaysia, orang badan besar sahaja yang dapat diabetes? Sebenarnya orang kurus pun boleh dapat. Sebenarnya lebih penting bukan saja berbadan besar, tapi ukur lilit pinggang yang besar. Sebab itu memberi tanda yang kandungan lemak dalam abdomen yang tinggi. Itu yang lebih associated lah dengan risiko diabetes. So ada mungkin nampak kurus tapi pinggang besar. So itu naik increase lah risiko diabetes, darah tinggi, sakit jantung. Dan kita tengok pula orang yang berbadan besar tu ada yang sihat. Tak dapat diabetes. Tapi kalau bercakap tentang soal lemak yang di pinggang ni, ada ni tak tahulah orang kata kalau pinggang dekat tepi besar ni mungkin disebabkan gula lebih, dan kalau yang depan ni lain. Jadi betul ke begitu? Ke macam mana? Dia selalunya kami bandingkan, dia kata apple shape dengan pear shape. So apple shape maknanya lemak lebih kepada bahagian abdomen, di depan. dan pear shape lebih ke bahagian punggung. So yang lebih tinggi risiko penyakit adalah apple shape lah, yang lemak di bahagian sentral lah. Doktor, kita ada pemanggil pagi ni kalian. Kita ada Hawa pagi ni. Hello Hawa. Hello. Ya. Selamat pagi. This is Puan Hawa. Silakan Puan. Silakan. Speak to Dr. Zanaria. Silakan. Hello, Dr. Zanaria. Hello. This is Hawa, ex-staff Tawakal. I hope doktor ingat saya lagi. Ya. Have seen you before. And very sorry your mom recently passed away. Thank you. Yeah. Doctor, I'm still diabetic of 30 over years. But for the moment, my sugar not very good control. It's either high or low. Okay. So that's why I didn't put on weight. I'm still within normal and underweight. So that's why I would like to ask doctor's advice. Okey, baik. Terima kasih Puan Hawa. Thank you. Puan Hawa mengidap diabetes dan lebih soalan beliau lebih kepada pengawalan penyakit tersebut. Kalau sudah 30 tahun mengidap penyakit diabetes, organ pankreas tu hampir-hampir mungkin tiada fungsi atau sangat-sangat kurang lah pengeluaran insulin ya. So pesakit type 2 diabetes, kemungkinan Puan Hawa type 2 akan mungkin menjadi sama dengan pesakit type 1 diabetes. Maknanya mereka selalunya memerlukan suntikan insulin dan selalunya beberapa kali sehari. Kenapa gula naik turun tu ialah sebenarnya satu, gula naik mesti berkaitan dengan pemakanan. Ya, dan gula turun adalah berkaitan dengan rawatan. So kita kena imbangkan dengan teliti makanan dan rawatan serta physical activity juga. Kesenaman physical activity mengurangkan tahap gula. So menjadi penting untuk pesakit diabetes mengimbangkan, makan banyak mana, rawatannya pun memadai, dan timing pemakanan pun kena ikut waktu. Ya, ada yang bimbang gula naik dia tak makan langsung, tapi dia ambil rawatan, jadi gula mendadak turun. Dan itu boleh menyebabkan pitam, pengsan dan sebagainya tu. Itu kita panggil hypoglycemia lah. Ya, kita ada Syah pagi ni. Hello Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi sekali. Selamat pagi. Saya ingin bertanya berkenaan dengan berapakah gunanya, apakah gunanya ataupun betulkah daun-daun yang kita ada di luar sana, kebetulan macam misai kucing ataupun ada macam-macam daun yang hari ini kita herba-herba yang orang tanam ni mengatakan bila saya pergi ke pasar malam ataupun pasar siang, ini baik untuk kencing manis, ini baik untuk itu, baik untuk ini. Apakah berkesan dia sekiranya kita rebus ataupun kita buat cara sendirian? Tradisional. Apa kesannya tu? Ada kesan sampingan ataupun berapakah saintifik sudah mengesan benda ni betul? Baik, terima kasih Encik Syah. Penyakit diabetes ataupun mengawal penyakit diabetes. Ya, baik, terima kasih. Ini penting sebenarnya sebab di Asia kan ada banyak alternatif punya rawatan lah. Dan antaranya ialah herba ya. Dan memang ada kajian atau penyelidikan menunjukkan yang macam misai kucing, ada menunjukkan kebaikan macam peria ya. Sebenarnya nasihat saya lah ialah
Kalau gula tu tak begitu tinggi atau belum ada diabetes, untuk melindungi supaya gula tak naik masa kita masih sihat, baguslah mengamalkan cara-cara begini. Tapi kalau dah ada penyakit diabetes, kita kena tahu tahap mana. Dan kita tahu kebanyakan pesakit bila dikesan lambat. So tahap gula agak tinggi. So di situ perlulah dirawat dengan ubat-ubat moden. Tapi boleh kita suplemen dengan cara-cara begini, tapi pesakit kena awasilah bacaan glukos dia. Ya, kami sebagai doktor tak menentang cara-cara begini. Lebih baik daripada ambil minuman manis, ya, teh tarik, amalkan air rebusan. Setahu saya mungkin tidak ada kesan buruknya, tapi nak kata kesan baiknya, banyak mana nak ambil, banyak mana daun nak rebus, berapa kali sehari, ini semua tak ada bukti lah. Padahal dengan ubat-ubat diabetes yang ada, kita tahu secara tepat dos yang perlu, berapa kali sehari, apa kesan sampingan. Baik. Sekejap lagi mungkin kita nak dapatkan pandangan tentang orang yang sudah mendapatkan insulin. Bagaimana tahap penjagaannya? Kita jawab sekejap lagi, tapi sekarang kita jawab panggilan telefon. Hello, Cik Kamarudin. Hello. Cik Kamarudin. Okey, tak apa, kita tunggu Cik Kamarudin hubungi lebih sekali. Okey, balik kepada soalan tu. Pemanggil dari Sarawak. Ada lagi. Okey. Okey, tak. Okey, tak apa. Kembali kepada soalan insulin tadi. Bila orang dah dapatkan insulin, pada tahap yang mendapatkan insulin, apa penjagaan-penjagaan seterusnya? Boleh makan seperti biasa atau macam mana? Secara amnya, pesakit diabetes patut mengawal pemakanan lah. Nak kata makan macam orang yang tak ada diabetes tu bermasalah sikit lah. So kena kawal tahap gula, karbohidrat, lemak, ya. Tapi insulin, untuk saya insulin adalah rawatan yang paling natural. Sebab itulah yang perlu untuk tahap gula turun. So badan kita, organ pankreas kita mengeluarkan insulin. Bila dapat diabetes, insulin dalam badan tak cukup, ataupun yang ada tu tak berkesan. So natural lah untuk suplemen. Tapi perlu dalam bentuk suntikan sahajalah. Mungkin sekali sehari sampai 4-5 kali sehari pun mungkin perlu untuk beberapa pesakit. Penjagaan kena teliti, sebab insulin ni dia berkesan dengan cergas. Jadi risiko adalah selalunya gula boleh turun mendadak lah. So pesakit perlu mengawasi tahap gula sendiri di rumah dengan ujian darah gula dengan kita panggil glukometer. Pesakit kena, seperti saya beritahu dulu, dia kena rapikan timing pemakanan. Dia kena awasilah diri dia. Okey, baik. Jadi kita ada lagi ya? Pemanggil talian pagi ini. Hello. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Jafar daripada Johor Bahru. Baik, saya Jafar. Saya nak tanya ni pada doktor. Ini sekarang ni cara nak mengawal diabetes apa ni kencing manis. Dia sama ada lebih baik menggunakan ubat-ubat ataupun insulin. Pada saya sekarang ni umur saya 60 tahun. Okey. Okey, itu jawapan Cik Jafar. Ubat ataupun insulin? Ya. Ada satu lagi manggil? Okey, tak ada. Okey, selalunya bila diabetes dikesan awal, tahap glukosnya atau tahap gula dalam darah tak begitu tinggi. Dan pada masa ni mudahlah dikawal dengan ubat biji. So doktor mungkin tidak akan menasihatkan insulin. Tapi ada sebilangan pesakit yang datang gula dah dalam 20-an, 30-an. Normal adalah 8 atau 7 ke bawah, ya. So untuk pesakit begini, doktor mungkin syorkan insulin dari mula. So selalunya, secara amnya, selalu kita mula dengan ubat biji, ya. Lepas tu kita teruskan dengan insulin apabila ubat biji tak berkesan. Jadi kalau peringkat yang mereka sudah menerima insulin, adakah ianya akan pulih dan kembali kepada ubat biji ataupun semakin kurang, ataupun kalau dah insulin je lah? Selalu begitulah. Sebab bila dah sampai tahap insulin, itu tanda yang pankreas memang tidak kurang berfungsi. sangat berfungsi. Ubat biji memerlukan pankreas yang berfungsi, sebab ubat biji itu bila diambil, ia dapat mengawal pengeluaran insulin. Tapi bila kilang tu dah hampir luput, apa-apa ubat yang diambil tu mungkin tidak
berkesan lah. So insulin yang paling berkesan lah pada jangka masa tu. Kita ada pemanggilan talian pagi ni. Hello, Puan Yati. Hello. Hello. Ya, Puan Yati. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ni ada juga kecil manis. Tapi 3 bulan sekali pergi jumpa doktor lah. Kadang 8.5, kadang 6.5. Tapi saya makan gula Aqual. Okey. Kadang-kadang rasa letih. Ada kurang gula apa ke, macam mana tu? Okey, terima kasih Puan. Sebelum doktor jawab tu, kita ambil seorang lagi panggilan dari Singapura. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Yes, silakan Puan. Selamat pagi. Selamat pagi. Hello. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak apa, kita tunggu. Kita dah nasihatkan memanggil-manggil kita jauh sikit supaya senang kita nak bercakap. Okey. So dari segi perasaan letih tu, kita kena jaga sikit sebab gula rendah pun letih, gula tinggi pun letih. Oh, gula tinggi pun letih. Gula tinggi, tapi kalau sangat tinggi memang rasa letih jugalah. Okey. So kalau bacaan yang 6.5, 8.5 tu tak begitu tinggi, dan sebenarnya untuk saya boleh tahan lah, boleh, tak ada masalah lah. Okey, macam penggunaan gula tiruan tu, adakah ianya memberi kesan? Sebenarnya boleh digunakan, tapi yang amalan yang lebih baik yang kita cuba ajar pesakit kita ialah cuba kurangkan rasa manisan tu. Biasakan lidah kita kurang perlu manis, ya. So dengan tu lebih baiklah. Tapi kalau perlu gula, boleh pakai apa nak kata equal artificial sweetness lah. Tak ada masalah lah. Lama-lamanya macam susah nak berpisah dengan rasa manis tu kan. Kita rasa kalau tak ada gula macam boleh mati. Sebenarnya boleh je sebenarnya. Actually ambil masa dalam beberapa hari, beberapa minggu boleh sesuaikan diri. Baik, kita ada Sobri dari Kedah. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Cik Sobri. Waalaikumsalam. Okay, saya, bapak saya ada masalah diabetes. Saya nak tanya, adakah kekurangan gula masa dia penyakit diabetes ni boleh mengakibatkan urat-urat saraf dia? Boleh disebabkan apa tadi? Masalah saraf dia. Masalah saraf. Okey. Terima kasih. Terima kasih Cik Sobri. Soalan lagi pemanggil Cik Jaafar. Hello. Ya, salah. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya berhubungan diabetes ni. Daripada biasanya bila kita pergi doktor memberitahu diabetes tak sembuh. Okey. Tak boleh baik. Itu biasa diberitahu lah. Okey. Dan yang kedua, kita juga kalau kita baca puncanya diabetes ni adalah kerana the failure of the cell of the pancreas, kerana kegagalan sel pancreas. Ya. Jadi saya maksud sebenarnya, bolehkah sel pancreas ni dipulihkan? Pasal apa kita difahamkan bila ubat-ubat dah tak berjaya, maka yang berikutnya adalah insulin. Dan insulin itu ada artificial insulin. Baik. Jadi bolehkah, maksud saya, bolehkah sel pancreas itu dipulihkan? Okey, baik. Ikut pendapat pakar-pakar perubatan. Baik, terima kasih. Soalan pertama tadi tentang kekurangan gula dan masalah saraf. Sebenarnya yang menyebabkan masalah saraf ialah tinggi gula, bukan rendah gula. So tinggi gula untuk bertahun-tahun menyebabkan kerosakan kepada saraf, paling ketara bahagian kaki. Itu yang rasa kebas semua tu. Kadang sakit, ya. So itu lebih kepada tinggi gula lah, bukan rendah. Dari segi memulihkan, ini mungkin soalan research question yang paling besar yang saintis sedunia ni masih bertungkus lumus di lab tentang nak tengok lah. Setakat ni sekarang tidak ada cara untuk memulih diabetes dengan apa-apa ubat, ya. Ada ubat-ubat baru yang menunjukkan mungkin dia boleh protect sel-sel pankreas daripada merosot terlampau cepat. Tapi tak ada untuk pulih. Tapi mungkin satu yang saya nak beritahu orang awam ialah untuk mereka yang berbadan terlampau berat atau obesiti yang keterlaluan, kadang-kadang mendapat diabetes. Dan jika mereka turun berat badan mendadak ke tahap normal, diabetes mungkin boleh sembuh. Dalam sebilangan pesakit begini.
Dan ini juga menjadi satu penemuan baru yang mana pesakit yang obes ni melalui menjalani pembedahan, kita panggil bariatric surgery, yang mana doktor bedah akan menukar sistem dia punya usus dengan perut, dan dia kurang mungkin 30%, 40% berat badan dia. Tapi ini pesakit yang berat badan mungkin 100 kilo ke atas, dan diabetes dia hilang, sembuh. Ya, ini sebilangan kecil lah. Tapi kebanyakan pesakit yang ada diabetes biasa tak boleh lah. Okey. Dan dua lagi mari kita ambil sebelum kita akhir segmen doktor anda. Hello, selamat pagi. Hello. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini saya penyemang daripada Tawang Sabah ni ya. Okey. Okey, saya nak tanya doktor. Ya. Saya nak tanya mana dia punya yang paling tertinggi lah untuk diabetes ni ya. Kat mana yang paling tertinggi sekali? Ni nak mengikut negeri ke apa ni? Negara ke negeri? Nanti lagi pasal sejauh kan. Okey. Yang kemudian saya ada mengidapi polisium belvera. Polisium belvera yang darah berlebihan tu. Polycythemia rubra vera. Ya. Kemudian kita sini mungkin kekurangan pakar, jadi dia tahun ni mungkin jauh. Okey, saya mungkin ambil masa sikit, doktor boleh tak saya? Ya. Okey. Sila ringkaskan. Kemudian saya kalau lebih daripada 19 saya punya HB tu saya kena buang. Oh. Saya tapi sekarang anda sekarang ni saya punya kecemasan itu okey, dia tanya lah, dia mungkin sekarang normal macam dalam 5-6 macam tu je lah. Kalau sebelum makan tu mungkin dalam 5.2. Bagus. Okey, selepas makan tu dia naik ke sampai ke 5.5, 5.7 macam tu lah. Baik. Tapi sekarang masalah sebenarnya tangan-tangan ni dia naik macam naik hitam je. Macam ada tak salah mungkin kesan ubat kan. Macam makan ubat tu. Ya. Okey. Baik. Saya rasa mungkin tak berkaitan lah, sebab pesakit ni mempunyai penyakit lagi satu yang tak berkaitan dengan diabetes ya, yang dipanggil PRV atau polycythemia rubra vera. So mungkin itu yang menyebabkan warna kulit di hujung-hujung yang gelap sikit. Tapi diabetes sendiri tidak, melainkan kalau berlakunya kita panggil gangrene lah. Pernah dengar kan? Bila kulit selalunya di kaki, kuman masuk, aliran darah kurang, kulit jadi hitam, sel-sel mati. So itu lain lah. Doktor, soalan terakhir dari Facebook. Kalau begitu banyak kanak-kanak yang terlebih berat badan sekarang, apa kebarangan kanak-kanak menghadapi diabetes? Ini sangat penting sebab sekarang ni memang kita jumpa lebih banyak kanak-kanak usia di bawah 12 pun ada. Taklah banyak tapi makin ramai. Remaja memang ramai yang mendapat diabetes, dan memang ketara sekali obesiti. Dan trend itu di rantau kita, di negara kita, ataupun ianya berlaku juga di Asia? Sebenarnya kita panggil Asia, especially Southeast Asia, inilah pencetus diabetes yang tertinggi di dunia. Sebab population pun paling tinggi di Asia ya. Kalau negara barat, kadar diabetes sekarang dah mendata sikit lah. Kalau di Asia dia makin naik. Sedang explosion. Baik, terima kasih doktor, dan terima kasih kepada semua anda telah menghubungi dan menghantarkan soalan. Minta maaf lah kalau tak sempat nak jawab semua kan. Banyak sangat panggilan, tapi kita harapkan dapat diperjelaskan segala masalah